Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Okay. Selamat pagi, selamat sejahtera. Okay. Cikgu harap semua sihat lah. Semua sihat di samping keluarga tersayang. Kan? Dapat bersama-sama keluarga PKP ni pun satu rahmat juga. Okay. Satu rahmat juga. Walaupun kita tak dapat nak bebas seperti biasa, tapi kurang-kurangnya kita masih lagi diberi ruang dan peluang bersama-sama dengan keluarga kita kan. Masih lagi diberikan kesihatan tubuh badan, kesihatan akal fikiran. Jadi syukur kepada Allah Ta'ala atas kurniaan nikmat dia yang tak terhingga buat kita. Okey, pada hari ini kita akan sambung topik semalam, masih lagi dalam tajuk masa dan waktu. Okay, semalam kita lebih kepada masa dan waktu melibatkan jam dan minit lah. Okay, dan latihan cikgu bagi pun berkaitan dengan jam dan minit. Okay, dan yang lain tu kita akan sambung pada hari ini. Kita akan gunakan buku teks lah. Untuk peringkat awal ni, cikgu akan gunakan buku teks dulu. Dan lanjutan nanti, cikgu akan sediakan soalan yang soalan lebih kepada bentuk peperiksaan. Okay, untuk persediaan lah. Untuk persediaan dan kita pelbagaikan bentuk soalan untuk kemahiran, tingkatkan kemahiran kita dalam topik ni. Okay, seperti yang cikgu terangkan semalam, ada beberapa benda penting. Okay, beberapa perkara penting yang perlu kita tekankan dalam tajuk masa dan waktu. Yang pertama apa dia? Yang pertama apa Wan Amir? Apa yang penting? Formula. Okay, formula, rumus. Okay, sebelum kita perlu ada rumus, ada satu lagi benda penting sebelum rumus. Okay, kita kena tahu hubungan antara unit. Okay, hubungan antara unit. Contohnya, unit jam dan minit ataupun unit bulan dan tahun. Hubungan dia tadi, daripada hubungan unit tadi, barulah kita cipta rumus ataupun formula. Okay, itu penting tu. Dan yang ketiga adalah ayat matematik. Okay, ayat matematik yang kita nak selesaikan. Yang keempat, barulah kita buat pengiraan dan dapatkan jawapan. Itu yang terakhir. Ada 4 langkah. Ada 4 langkah. Yang pertama, hubungan unit. Yang kedua, bina formula ataupun rumus. Yang ketiga, tulis ayat matematik dalam bentuk ayat matematik lah. Okay, dan yang keempat, kita kira dan dapatkan jawapan. Okey, kita tengok soalan yang kita cuba nak bincang hari ini. Okay, semalam cikgu bagi soalan nombor 1, A, B, C. Dan soalan nombor 3, A, B. Yang wajib lah, C, bonus. Siapa yang rajin. Okay, semua dah siap ke ni? Amal siap tak? Dah. Hakikat siap tak Hakikat? Ya. Dah, okey. Kalau dah kita, yang lain pun cikgu harap siap lah. Okey, kita teruskan dengan soalan yang pertama. Okey, tukar jam kepada minit. Okey, tukar jam kepada minit. Okey, agenda pertama. Cikgu akan buat, cikgu tunjuk langkah demi langkah untuk permulaan. Permulaan ni maksud basic lah. Maksudnya orang yang, murid yang baru nak menguasai topik ni, dia kena ikut langkah-langkah ni. Okay, barulah dia boleh buat dengan baik lah. Bila dah mahir tu tak masalah. Bila dah mahir terus guna rumus dia tak masalah. Okay, langkah pertama dia hubungan unit dulu. Jam dengan minit. Jadi kita buat hubungan antara jam dan minit. Tulis 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Okay, ini langkah pertama. Bina rumus. Hubungan unit. Daripada hubungan unit kita bina rumus dia. Dia nak jam kepada minit. Jadi kita buat anak panah daripada jam kepada minit. Okay. Cara bina rumus, kita tengok nombor dia. 1, 60. Okay, 1 nak jadi 60. 1 kecil nak jadi besar. Jadi operasi dia darab. Jadi operasi darab itu dia darab. Allah. Okay, boleh dia darab.
Darab apa? Unit hubungan tadi lah, 60. Jadi darab 60. Jadi dah dapat formula dia, rumus dia. Rumus dia adalah, atau formula dia adalah darab 6, darab 60. Inilah rumus dia. Dah dapat. Bila dah dapat, langkah kedua. Langkah ketiga, kita buat ayat matematik. Jadi tulislah 5/6. 5/6 darab dengan 60. Allah. Dia jadi apa ni? Tergerak. Darab 60. Okey. Kaedah pengiraan terpulang pada awak. Terpulang pada masing-masing. Nak guna kaedah mana? Nak darab dulu, kemudian bahagi boleh. Okey. Darab. Operasinya sama darab. Kemudian bahagi pun boleh. Ataupun nak guna kaedah pemansuhan pun boleh. Siapa guna kaedah pemansuhan? Angkat tangan. Raise hand. Ahmad Darwish. Seorang je. Yang lain guna darab bahagi. Tak apa, Muaz. Okey. Yang lain guna darab bahagi. Kaedah biasa. Tak cuba latih guna kaedah ni. Kaedah pemansuhan. Muaz. Okey. 2 orang. Okey. Cikgu nak tunjuk kaedah pemansuhan lah. Darab bahagi tu kita dah biasa guna kan. Kita nak mahirkan kaedah pemansuhan. Okey. Bila kita guna kaedah pemansuhan, kita boleh guna untuk operasi bahagi sahaja. Untuk melibatkan operasi bahagi sahaja. Darab kita tak boleh guna pemansuhan. Okey. Pemansuhan ni kita kecilkan nombor. Guna untuk bahagi sahaja. Jadi, nombor yang melibatkan bahagi adalah 5 dengan 6. 5/6 tu maksudnya 5 bahagi 6. Kan? 5 dengan 6 tak boleh permudahkan. Okay, 60 dengan 6 boleh permudahkan. Tengok sifir yang sama tu. Sifir berapa tu? Sifir 6. Sifir 6 kan? 6 darab berapa 6? 1. 6 darab 1. Itu macam tu lah. Okay, 6 darab berapa 60? 6 darab 10. Okay, bila dah dapat nombor macam tu, kita darab je lah. Boleh kita darab. 5 darab 10 sama dengan 50. Jadi jawapan dia 50 minit. Okay, dapat jawapan. Betul? Betul. Okay, ada soalan tak nak tanya? Ni senang je ni. Tak ada, betul. Okay, tengok soalan kedua. 1/5. Dapat berapa? Kalau tak nak cakap, tulis dekat komen. Cikgu baca. Okay, 1/5 jam. Berapa awak dapat? Kita buat lagi ni. Kata dah siap. 1/5 jam. 12 minit. 12 minit. Okay. Adilah dapat 12 juga. Okay. 12 minit. Kita tengok Jadi. Okay. Sama juga. Okay. Tengok. Tadi kita dah bina rumus kan. Kita dah buat rumus. Sekarang masih lagi dalam topik yang sama. Soalan yang sama. Tukar jam kepada minit. Jadi tak payahlah kita buat banyak kali kan. Dah buat sekali cukup lah. Jadi yang kedua, tak payah buat rumus lagi. Sebab kita dah buat tadi. Kita terus mula dengan ayat matematik. Jadi ayat matematik dia 1/5 darab 60. Okey. Siapa guna teknik pemansuhan ini? Muaz. Ilah. Okey. Bagus. Okey. Guna sifir apa ni? Sifir 5 boleh kan? Okay, cikgu tunjuk. Tengok cara dia. 5 darab berapa 5? 5 darab 1. Okay. Bila melibatkan nombor yang besar macam ni, tengok cara dia. Cara dia, kita darab nombor 6 dulu. 5 darab berapa 6? Tak ada kan? Okay, jadi kita darab dengan 1 lah. 5 darab 1. Jawapan dia 5. Tadi 6 kan? Jawapan dia 5. Jadi kita cari beza. 6 tolak 5 jawapan dia 1. Jadi 1 tu, baki 1 tu letak di sebelah. Jadi 10. Jadi nombor seterusnya adalah
10. 5 darab berapa 10? 2. 5 darab 2, 10. Okey, jadilah 12. Jadi darablah. 1 darab 12 sama dengan 12. Okey, ni cikgu tunjukkan kaedah pemansuhan lah. Untuk yang guna kaedah darab bahagi, pastikan dapat jawapan betul tu, kira betul lah. Ataupun darab bahagi tu 1 darab 60 sama dengan 60. Kemudian 60 bahagi dengan 5. Sama je kaedah dia. 5 darab 1, 5. Baki 1, turunkan sifar. 5 darab 2, 10. Okey. Juga dapat jawapan yang sama iaitu 12 minit. Okey. Soalan C, 8/1/2. 8/1/2. Ada dua kaedah kita tunjuk semalam kan? Ada dua kaedah nak selesaikan nombor bercampur ni, melibatkan nombor bercampur. Jadi 8/1/2 darab dengan 60. Okey, kaedah pertama buat macam mana? Asingkan. Asingkan. Siapa yang buat kaedah asingkan? Tak ada. Semua guna kaedah tukar kepada tak wajar. Okey, kaedah pertama asingkan 8 dengan 1/2. Jadi 8 darab 60. Kemudian selesai pula 1/2. 1/2 kita dah buat semalam kan? 1/2 tak perlu buat pengiraan pun. Tengok muka jam ataupun kita tahu 1/2 tu adalah 30 minit. Setengah. 1/2 setengah. Setengah jam bersama dengan 30 minit. Sepatutnya tak payah buat pengiraan dah tu. Okey? Tak payah buat pengiraan. Tapi kalau nak buat juga tak apalah. Buat je lah. Okey? Jadi kalau kita guna kaedah asing kan, kita asingkan 8 darab 60. Ni senang. 8 darab 6, 48 kan. Tambah sifar belakang. 480 minit. Dan 1/2 darab 60 sama dengan 30 minit. Dan tambahkan je lah. Kita tambahkan sifar, tambahkan 11, 5, 510 minit. Dah siap. Okey? Macam tu je. Ni kaedah kita asingkan. Kalau guna kaedah yang awak buat tu, kaedah tukar kepada pecahan tak wajar. Jadi 8/1/2. Okey, 8/1/2 bila tukar jadi berapa? Darab tambah 17/2 kan? Jadi buatlah 17/2 darab 60. Okey, kemudian potonglah 2 darab 1, 2 darab 3, 6. Sifar, jadi 30. 17 darab 30, susah nak kira, buat betul lazim. 17 darab 30, sifar 7 darab 3, 21. 1 darab 3, 3 tambah 2, 5. Sama juga 510. Okey, ada soalan? Tak ada. Tak ada? Semua faham ni? Soalan Faham. C. Faham. Okey, yang tak faham angkat tangan. Cikgu bagi masa 10 saat. Tak faham, cikgu tunjuk lagi sekali. Okey, tak ada. Kita terus yang kedua. Ni cikgu tak suruh buat semalam. Tapi kita cuba buat. Muasalah, saya darab dengan 6. Oh, salahlah darab dengan 6. Okey, nombor 2. Gambar rajah di bawah menunjukkan pergerakan jarum minit. Okey, lengkapkan. Tu cikgu. Kosong kat tengah jam tu cikgu terconting tadi tu, tak boleh padam. Okey. Abaikan kosong kat tengah. Okey, berapa boleh diisi tu? Berapa pecahan jam? Ni pecahan jam dan bersama dengan berapa minit?
Boleh respon. Buka mic, respon. 1/2 jam. 1/2 jam. Tengok dilorekkan separuh kan? Separuh. Separuh bermaksud 1/2. Jadi 1/2 jam. Berapa minit? 30 minit. 30 minit. Ni cikgu cakap tadi. Cikgu dah terangkan semalam. Kita tak perlu nak buat pengiraan. Kita terus congak je. Tengok pecahan tu. Tengok pergerakan jarum jam tu. Bila sampai nombor 6. Jarum minit dekat nombor 6 tu. Bermaksud 30 minit. Kita dah belajar kan? Jadi 1/2 bersamaan dengan 30 minit. Okey, soalan yang kedua. Berapa pecahan yang ditunjukkan? 1/4. 1/4. Tengok pecahan dia. Cikgu dah tunjuk semalam juga ni. 1/4. Dia lorotkan satu bahagian. Jadi jarum minit berada di nombor 3. Berapa minit? 15 minit. 15. minit. Okey. Siap lah. 15 minit. Tak perlu buat pengiraan pun. Okey. Tengok dulu. Soalan C. Berapa C ni? 3/4 jam. 3/4. 3/4 jam. bersama dengan berapa minit? Berapa minit? 45 minit. 45 minit. Sebab kita tengok jarum minit dia kan. Dekat nombor 9. Dekat nombor 9, 45 minit lah. Okey. Ataupun 1/4 tadi 15 minit. Kan? 15 campur 15 campur 15. Dapatlah 45 minit. Okey, faham? Okey, Faham. kalau 1/3? Berapa 1/3? Cikgu tunjuk semalam. Siapa ingat? Cuba tengok pada muka jam tu. Kalau bahagi kepada 3 bahagian yang sama besar, dia berada pada nombor berapa? $60 kan? 60 bahagi 3. 1 jam 60 minit. 60 kalau bahagi 3 dapat berapa? Boleh congak tak? 60 bahagi 3 dapat berapa? 20. 20. Jadi 1/3 bersamaan dengan 20 minit. Kalau 2/3? Nah, 1/3 20 minit. Kalau 2/3? 40 minit. 40 minit. 40 minit. Okay, ni guna kaedah congak. Okay, kaedah congak. Sebab pecahan jam ni, biasanya dia akan bagi nombor yang sama je. Okay, nombor yang sama je. 1/4, 1/2, 3/4. Macam tu je. Okay, baik kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Soalan ketiga. Okay, 1/4 hari pula. Tadi kita buat jam dengan minit. Sekarang melibatkan hari. Okay, kira dan nyatakan jawapan dalam jam. Dia nak jawapan dalam jam. Bermaksud kita nak tukarkan hari kepada jam. Okay, kita ulang balik 4 langkah penting tadi. Langkah yang pertama buat apa, Sofia? Darab 24. Darab 24. Langkah pertama dulu buat apa? Ada 4 langkah tadi. Hubungan antara unit dulu. Okay, hari dengan jam. Apa hubungan hari dengan jam? 1 hari 24 bersama dengan 24 jam. Okay, daripada hubungan unit ini kita bina rumus dia, formula dia. Hari kepada jam. Buat nak panah hari kepada jam. Okay, 1/24. Darab lah. Darab. Letak darab. Darab berapa? Hubungan dia 24, jadi darab 24. 24. Dah dapat rumus. Kemudian buat ayat matematik. 1/4 darab dengan 24. Okey, ni boleh guna kaedah pemasuhan. Senang je ni. Okey. 4 dengan 24 ada dalam sifir berapa? Sifir berapa boleh guna? Sifir 2. Sifir 2. Bagus. Sifir 2 boleh guna. Sifir berapa lagi boleh guna?
4. Empat. CV4 boleh guna. Okey. Jadi kita ambil CV4 lah, kita ambil yang besar sikit. Sebab senang cepat habis. Kalau CV2 kena kecilkan lagi nanti. Okey, kita ambil CV4 terus. Okey, 4 darab berapa 4? 4 darab 1. 4 darab berapa 24? 6. 6. 6. Okey, jadi 6. kecil dah nombor. Nombor je kecil macam tu, kita darab je lah. 1 darab 6 sama dengan 6. Jadi 1/4 hari adalah 6 jam. Jam. Senang je kan? Okey, 2 1/2 pula. 2 1/2 hari tukarkan kepada jam. Rumus tak payah buat lah, tadi dah buat rumus. Terus guna ayat matematik. Jadi 2 1/2 darab dengan 24. Okey, 1/2 ni sebenarnya tak payah kira tak apa kan? Betul tak? 1/2 kan setengah. Setengah hari. Kalau sehari 24 jam, setengah hari berapa jam? 12. 12 jam. Jadi 1/2 hari bersama 12 jam. Jadi kita kena kira yang hari je lah. 2 hari yang besar tu. Okay, Congak, cara congak dia. 2 je kita darab. 2 darab dengan 24. Kita akan dapat 48. 48 jam. Okay. 1/2 jam. Kita dah tahu tak payah kira kan. Dapat adalah 12 jam. Ni kaedah congak. Boleh guna kaedah ni juga. Okay, jadi kita tambahkan je lah. Tambahkan 48 jam. Kita tambahkan dengan 12 jam. Jadi kita akan dapat jawapan 10, jadi 60 jam. Okay, ni satu kaedah lagi kita boleh guna. Kita gabungkan operasi yang kita buat dengan yang kaedah kita congak. Ni kaedah congak, kaedah ingat. Setengah, CV yang senang. Dan 1/2 setengah. Kita boleh tulis rumus terus. 1/2 jam sama dengan 12 jam. 1/2 jam pula silap. 1/2 hari. Okay, 1/2 hari sama dengan 12 jam. Okay. Itu rupanya tak payah kira. Pun boleh. Okay. Ni kaedah kita gabungkan pengiraan dengan congak. Okay. Yang ketiga, 6 3/8 hari. Ada soalan tak yang tadi? B. Okay, faham Cikgu tulis sini, cikgu nak pelbagaikan kaedah lah. Maksudnya, tadi kita buat kaedah, kita asingkan. 2 1/2 tu kan kita asingkan 2 tambah dengan 1/2 hari. Kemudian kita ada kaedah, kita tukar kepada pecahan tak wajar. Kemudian baru kita darabkan. Pun boleh. Yang ni kaedah ketiga cikgu tunjuk hari ni. Kita gabungkan. Yang kira sebahagian, kita congak sebahagian. Okay, sebahagian terkira, sebahagian yang kita boleh congak, kita congak. Pun boleh digunakan. Okey. Baik. Soalan ketiga, 6 3/8 hari. Ni besar nombor ni. 3/8. Bila 3/8, kita nak congak susah sikit lah. Kan? Nak congak susah. 1/2 tadi senang. Jadi, kita selesaikan. Guna 2 kaedah tadi, nak asingkan boleh. Nak apa ni, kita nak tukar dan tak wajar pun boleh. Nak guna mana satu ni? Tak wajar. Tak wajar. Awak guna tak wajar. Okey, kita tukar tak wajar dulu. Okey, darab. Kemudian tambah. 6 darab 8, 48. Tambah 3. 41. 41. 51. 51 per dengan 8. Darabkan dengan 24. Okey, kemudian awak buat pemansuhan ke awak buat betul lazim? Pemansuhan. 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 Bagus. Okey, ramai boleh pemansuhan ni. Okey, guna pemansuhan. Kita tunjuk pemansuhan lah. Okey,
Okey, sifir berapa? 8. Sifir 8 boleh kan? 8 darab 1, 8. 8 darab berapa 24? 3. 8 darab 3. Jadi 51 darab 3. Betul lazim. 51 darab 3. Dapat jawapan 153. Bagus lah. Pandai dah semua ni. Okey. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Betul. Okey, semua dah faham tu kan? Yang penting tahu rumus, tahu formula dia, kita boleh selesaikan. Okey. Cuba buat sekarang. Soalan yang keempat. Okey, cikgu bagi masa 2 soalan ni. 5 minit. Boleh 5 minit. Sama 5 minit. 4 minit ataupun 5 minit lah. Okey, hitung 2/3 tahun sama dengan berapa bulan? Dan yang kedua, 1/3/4 tahun sama dengan berapa bulan? Okey, ni unit baru. Jadi, sebelum selesaikan, bina rumus dulu. Apa rumus ataupun formula tahun dan bulan? Mulakan dengan hubungan antara unit. 12 bulan. 1 tahun sama dengan 12 bulan. Buat rumus dia dulu. Cikgu. Okey. Buat kat buku mana? Tadi sebelum ni buku mana? Saya guna buku nota biasa. Buku matematik tak ada ke? Ni. Guna itu lah. Sama lah. Sambung. Kalau dah dapat boleh komen ataupun komen je lah. Kalau cakap kan bagi jawapan pada orang yang tengah jawab pula. Ya Muaz. Dah siap? Dah? Oh laju Muaz. Tak nampak ni. Nak tanya soalan tanya jangan senyap. Tak faham tanya terus. Ilah dah siap. Oh laju Ilah. Ilah ni makin hebat dalam cuti sekolah ni. Adilah dah siap. Ramai dah siap ni. Hari ni kita ada 19 orang. Ramai lah tu. Okay, tinggal 1 minit lagi. Nak tulis jawapan ke? Boleh tulis je lah. Nanti kita bincang jawapan dia. Nak tulis jawapan boleh tulis. Semua kena buat ni. Jangan senyap je. Kalau awak tak buat, awak tak tahu setakat mana yang awak mampu. Awak dah faham sampai mana kefahaman awak tu. Jadi kena cuba buat. Matematik dia tak lari daripada latihan. Kalau setakat belajar, dengar je, tak boleh. Dia tak cukup. Okay, dia kena tulis jawapan. Dia kena cuba kira
cuba alami sendiri. Okey, tu kita panggil latih to be. Okey, Muaz dapat 8 bulan, 21 bulan. Okey, secara logik secara logik. Fizuddin pun dapat 8 bulan, sama. Okey. Secara logiknya kita tengok kalau pecahan tu adalah pecahan wajar. Okey, pecahan wajar Pecahan wajar bermaksud dia kurang daripada 1. Okey. Jadi 2/3 tu pecahan wajar. Dia kurang, maksudnya 2/3 tahun, maksudnya dia kurang daripada 1 tahun. Okay, dia kurang daripada 1 tahun. Jadi jawapannya mesti bawah daripada 12 bulan. Bulan. Okay. Secara logiknya kita tengok congak, keadaan congak. Okay, kalau tengok pecahan tak wajar dan nombor bercampur. Okay, B itu adalah nombor bercampur. Nombor bercampur bermaksud dia lebih daripada 12 bulan. dia lebih daripada 12 bulan sebab dia lebih daripada 1 tahun. 1 situ nombor besar, nombor bulat tu dan menunjukkan 1 tahun. Jadi 1/3/4 bermaksud 1 tahun lebih. Okey, 1 tahun lebih dia 3/4 bulan. 3/4 tahun. Jadi jawapan dia juga dia tak akan lebih daripada 24. Okey, jawapan dia tak akan lebih 24. Sebab dia 1 tahun lebih je. 1/3/4, 1 tahun lebih. Jadi jawapan dia tak akan lebih daripada 24. Ni kaedah bila kita nak congak apabila kita nak menjawab soalan objektif yang ada pilihan jawapan. Okay, kadang-kadang dalam pilihan jawapan kita boleh tengok dah. Nombor yang tak logik tu kita dah boleh buang siap-siap. Okay, A, B, C, D tu bila kita buang siap-siap nombor yang tak logik, jawapan dia akan jadi muncul lah. Dia akan muncul jawapan yang betul. Okey, kita harap dah habis lah. Kita akan teruskan dengan perbincangan nombor 4. Okay, hakikat, tengok dulu. Okay, nombor 4. A, 2/3 tahun. Okay, rumus dia 1 tahun. Sama dengan 12 bulan. Kan, tahun kepada bulan. Jadi darab 12. Jadi tulis 2/3 darab dengan 12. Okay, boleh guna kaedah pemansuhan. 2 dengan 3 tak boleh. 3 dengan 12 boleh dimansuhkan. Okay, sifir berapa? 3. Sifir 3. 3 darab 1, 3. 3 darab berapa 12? 4. 3 darab 4, 12. Dah sikit. Nombor jadi kecil dah. Jadi terus darab 2 darab 4. Boleh congak je. Jawapan dia 8 bulan. 8 bulan. Okay, bagus. Tahniah. Pandai tu. Maksudnya dah faham lah. Okay. Jadi 1/3/4 sama juga. 1/3/4 darab dengan 12. Okay. Nak guna apa? Kaedah apa? Tak wajar. Tak wajar juga. Okay. So nak guna kaedah tu Okay, darab, kemudian tambah. 4 darab 1, 4, tambah 3, 7. 7/4 darab 12. Okay, mansuhkan 4 dengan 12. 4 darab 1, 4 darab 3. Kita cikgu galakkan guna kaedah pemansuhan ni sebab kita boleh latih mudah satu lah. Tu utama tu mudah lah. Kita boleh latih kita punya hafalan sifir kita. Okay. Bila kita banyak menggunakan kaedah darab bahagi ni, kita cekap sikit lah apabila melibatkan pengiraan darab dan bahagi. Okay, jadi tinggal 3. Jadi 7 darab 3 sama dengan 21. Okay, betul lah. Bagi jawapan tu semua betul. Wan Amir 12 bulan. Wan Amir salah satu tu. 12 bulan. Okay, 21 bulan. Soalan B 21 bulan. Kalau 12 bulan, secara logiknya kalau jawapan 12 bulan bermaksud 1 tahun. Kan? Takkan 1/3/4 tak sama dengan 1. Kalau 1 tahun, jawapannya 12 bulan. Betul. Tapi kalau 1/3/4 bermaksud 1 tahun lebih. Dan 3/4 tu lebih dia adalah berapa? 9 kan? Okey, jadi 21 bulan. Okey, soalan yang ke-5. Okey, dekad dengan tahun pula.
1/2 dekad. 1/2 dekad bersamaan dengan berapa tahun? Ni dalam nota semalam cikgu dah bagi dah. Kemudian 4/5 dekad bersamaan dengan berapa tahun? Senang je tahu ni kan. Walaupun menggunakan pecahan, dia senang je. Ni lagi senang ni. Bila dekad dengan tahun lagi senang kan. Melibatkan nombor istimewa. Okay, 1/2 dekad. Nak kira ke? 1/2 nak kira ke? Congak je. Tak payah kira lah, congak je. Apa hubungan dekad dengan tahun? 1 dekad 10 tahun. Dah sama 10 10 tahun. tahun. Jadi, kalau setengah dekad, 5 tahun. bahagi 2 je. tahun. Jadi Tahun. 1/2 dekad, setengah dekad 5 tahun. Okay, tak payah kira, jangan kira. Jangan kira. Cikgu tak galakkan pengiraan kalau 1/2 ni. Okay, kita congak. 1/2 congak je, tak payah kira. Setengah. Okay, kalau 1/2 alaf. Berapa tahun? 5,000. 5,000? RM5,000? 500. 500. Okay, sebab 1 alaf sama dengan 1,000 tahun. Okay, jadi kalau separuh daripada 1,000 tahun, 500 tahun. Okay. Benda pecahan yang boleh dicongak, tetap payah kira lah, congak je. Okay. Yang kedua, 2/4/5 dekad. Berapa? Cuba kira. tahun. 28 tahun. 2 28 tahun. per 5 darab dengan 10 kan. 28 tahun. Guna kaedah mana ni? Kaedah darab bahagi. Tak wajar. 14. Darab bahagi. Dapat 14 per 5 darab 10. 10 dengan 5 boleh pemudahkan. Kan? 5 darab 1, 5 darab 2. Itu dia cakap senang. Boleh melibatkan nombor puluh-puluh ni senang je. Okay, jadi 2 darab 14? 28. 28. Siap. Okay. Dia makin senang pula lah. Makin banyak tajuk, makin senang. Okay. Sama juga bila tanya abad ke, kaedah yang sama lah. Ni. Ni susah, bukan susah. Dia kelirukan sikit. Dia nak 9/10 abad sama dengan berapa dekad. Dia tak nak berapa tahun. Dia nak berapa dekad. Ni dalam nota ada cikgu bagi semalam ni. Okay, 1 abad berapa dekad? 10. 10 dekad. 10 dekad. Bagus. Kalau 1 abad dalam tahun? 100 tahun kan. 1 abad 100 tahun. Tapi dia nak dekad. 1 abad bersama 10 dekad. Okay, cikgu tulis sikit. Kalau sebelum ni awak dah pernah belajar kan? Awak pernah belajar ni. Cikgu dah beritahu itu ni. Kami murid cemerlang matematik. Ingat kilometer, meter, sentimeter dan milimeter. Kan? Kilometer kepada meter darab apa? 1000. 1000. Meter kepada sentimeter darab
100. Sebab 1 meter 100 sentimeter. Okey, 1 sentimeter pula darab dengan 10. Ya, tengok dia. 1110. Okey, bila cikgu nak tanya, kalau cikgu nak tukar kilometer kepada sentimeter terus, nak darab berapa? Nak darab berapa ni? Kalau kilometer ke meter 1000, meter ke sentimeter 100. Jadi yang ni kita kena darab dengan 100,000. Gandaan dia. Ada berapa sifar ni? Tadi sini 2 sifar kan? Sini ada 3 sifar, jadi 5 sifar lah. Ni kalau nak pergi kilometer kepada sentimeter terus lah. Kalau kilometer nak pergi kepada milimeter, darab dengan 1,000,000. Ni kaedah sama lah ni. Sama dengan abad dengan tahun juga. Abad dengan dekad semua. Okey, tak apa. Okey, 9/10 abad berdekat. Jadi 1 abad bersama dengan 10 dekad. Okey, sebab 10 darab 10 dapat 100. Okey, 10 dekad. Jadi kita buatlah abad kepada dekad darab dengan 10. Ni senangnya dah, kan? 9/10 darab 10. Allah, senangnya. Kan? Nombor yang sama kan? Nombor yang sama, potong hilang terus. 10 darab 1, 10 darab 1. 9 darab 1? 9. 9. Senang. Makin apa? Makin Banyak bertambah tajuk. tajuk, makin banyak tajuk, makin senang pula. Okey, 8 1/5. Berapa? 82 tahun dekat. 82 dekad. Okey. Sofia Diana dapat 28 tahun. Ke yang mana tu? Tu soalan tadi tu. Okey. 8 1/5 sama juga darab dengan 10. Darab tambah 40 jadi 41/5 darab dengan 10. Lepas tu 5 dengan 10 boleh memudahkan. 5 darab 1. 5 darab 1, 10. 5 darab 2. 2, 10. Okey, 2 darab 41. Congak boleh ni? 82. 82. Dapatlah. 82 dekad. Okey. Senang je kan? Tak payah panjang-panjang lah. Sebab senang, kita laju sikit lah. Okey, dah habis. Ada lagi. 6 1/4. Ni senang sebab dia pergi pada tahun terus. 6 1/4 abad bersamaan dengan berapa tahun? Yang kedua, 32 1/10 abad sama dengan berapa tahun? Nombor 2 tu senang. F tu senang sangat. Boleh congak tak E tu? 1/4. Siapa boleh congak 1/4 tu? Cikgu dah ajar dalam tajuk peratus. Dekat sekolah cikgu dah ajar tajuk peratus. Siapa ingat lagi? Tak ada orang ingat? Dalam tajuk peratus, cikgu bagi, cikgu suruh hafal. Apakah hasil darab bagi 100? Tak ada orang ingat? Cikgu bagi beberapa nombor. Okey, Sofia Diana dapat C4.25. Betul. Okey, 1/4 tu C4.25. Tu kalau 1/4.
Kalau 1/4 abad, dia tak akan dapat 0.25. Kalau 1/4, memanglah dapat 0.25 sebabnya 1/4, macam ni kan, 1/4, bila ada baki tambah perpuluhan sifar kan, turunkan sifar, 4 darab sifar, 4 dah sifar pula. 4 darab 2, 8, baki 2 tambah sifar lagi, 4 darab 5, sifar 20. Memang dapat 0.25. Ni kalau 1/4. Sekarang 1/4 abad. Cikgu bagi dulu, ingat ke tak? Cikgu bagi hasil darab bagi 100. Yang pertama 2. 2 darab 50 kan? Ataupun 50 darab dengan 2. Kemudian cikgu bagi 4. 4 darab berapa 100? 4 darab 20? 25. Sama juga 25 darab 4. Okay, kemudian cikgu bagi 5 pula. 5 darab 20. Ataupun 20 darab 5. Ni kena ingat ni. Ni per 2, ni per 4, ni per 5. Kan per 4 ni 1/4. Jadi sebab 1 abad sama dengan 100 tahun. Sama dengan tajuk peratus. 100. Kan? 100. Jadi 1/4 nilainya, bila per 4 nilainya? 25. 25. Jadi 1/4 abad sama dengan 25. Okey, ni 6. Kat depan dia 6. 6 abad sama dengan congak. Kalau 1 abad 100 tahun, 6 abad 600 tahun. 600 tahun. 600 tahun. kan? Jadi daripada sini kita boleh congak je. 600 tambah 25. 625 tahun. 625. Okey. Ni kaedah kita tak perlu kira pun. Sebab melibatkan nombor yang istimewa. 100 tu nombor istimewa. Nombor yang ada sifar je kita cakap. 100, 10, 1000 nombor istimewa. Okey, nombor yang banyak kelebihan. Cikgu dah terangkan kelebihan nombor istimewa ni. Okey, ada yang kita boleh guna kaedah gerakan titik perpuluhan. Ada yang kita boleh gunakan, kita masukkan sifar tu, kita potong sifar. Dan ni teknik hafalan. Bila melibatkan 100, inilah pecahan-pecahan yang biasa digunakan. Per 2, per 4, per 5, ada per 8 kan? Tak per 8 dan per 10. Yang terakhir per 10. Cikgu dah bagi nota dulu ni. Tengok balik nota tu. Okey, ni kaedah dia lah. Okey. Jadi, kaedah corak tadi macam tu lah. Kita terus kira je. 6 abad berapa tahun? 1/4 abad berapa tahun? Dah corak kan? Dah bercorak. Tapi kalau kita tak boleh buat, kita terpaksa kira lah. 6, 1/4 darab dengan 100. Terpaksa kira lah. Darab, kemudian tambah. Dia akan jadi 25/4 darab dengan 100. 100. Okey, 4 dengan 100 sama juga. Kan boleh memudahkan. 4 darab 1, 4 darab 25. 5. Kemudian 25 darab 25 pula. Kan panjang tu. Kan? 5 darab 5, 25. 10, 12. Sama juga 5. 5 darab 2, 10. 5. Okey, 5, 2, 6. Jadi 625. Sama juga jawapan dia. Tapi kaedah pengiraan akan jadi panjang. Tapi boleh gunalah. Okay. Untuk yang kurang mahir nak congak, gunalah, kira lah, tak kisah. Asalkan dapat jawapan. Cuma cikgu nak share tadi, ada lagi kaedah-kaedah lain yang kita dah tahu dah sebenarnya. Kita boleh guna je. Okay. 6 abad, 600 tahun. 1/4, 25 tahun. Okay. Sama juga dengan yang kedua ni. 1/10. Ingat lagi tak?
Cuba buat. Ikut cikgu ni. 32 darab 100. Berapa? Kita asingkan. 32 darab 1 berapa? Congak je. Tak boleh. Nombor istimewa ni. Cikgu ajar dulu macam mana? 3,200. Bila nombor istimewa macam ni, cara dia kita salin balik nombor depan. 32. Tulis 32. Tambah 2 sifar. Ada 2 sifar, tambah 2 sifar. Okay, dapatlah 3,200. Okay, kemudian 1/10. 1/10 abad. Congak juga ni. Berapa tahun? Tadi cikgu dah tunjuk kan, 2 hasil darab bagi 100. Kalau 10 darab apa? Darab 100. 10. 10 darab 10. Jadi 1 bahagian mewakili 10. Jadi 10 je lah. Kan? Ataupun cikgu dah tunjuk, ingat tak cikgu terangkan pasal jari, kaedah jari. Kaedah jari kan? Okay, kalau 100, satu jari mewakili 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Cukuplah 100, 10 jari. Jadi satu jari mewakili 10. Jadi 1/10, satu jarilah. 1/10 jadi 10 tahun. Kalau 2/10, 20 tahun. Okay, Adam, Wan Muhammad Adam. Angkat tangan. Kenapa? Ada soalan? Okay, kita sambung. 2 jari. Kalau keadaan 2 jari? Kalau 100, satu jari mewakili 2 jari. Satu jari mewakili 50. 50. Jadi kalau 1/2, 50. 1/2 abad sama dengan 50 tahun. Kalau 4 jari per 4 yang kita buat tadi, per 4 tu. 4 darab berapa 100? 25 kan? Jadi 25. satu jari mewakili 25. 25, kalau 1/4, 25. Kalau 3/4, 25 tambah 25, 50. Tambah lagi 25, 75. Jadi 75. Okay, 3/4 abad sama dengan 75 tahun. Itu kaedah congak. Kena amalkan lah. Kena hafal, kena amalkan. Cikgu dah terangkan dulu panjang lebar dalam kelas kan. Okay, guna. Kalau tak praktik kan, awak tak mahir, awak lupa. Okay, tak praktik awak akan lupa. Jadi 1/10 abad dapat 10 tahun terus. Tambahkan je lah. Jadi 3,210 tahun. Okay. Tak perlu kita nak kira panjang-panjang lebar kan. Dalam nombor tu besar, 32. Bila nak darab bahagi lagi, nak buat bentuk lazim apa. Kalau buat 32, 1/10. Awak nak tukar je tak wajar. Darab kena tambah. Jadi 321/10. Darab pula dengan 100. Boleh juga kan. Ini senang juga ni. Senang juga. Sebab apa? Sebab melibatkan nombor istimewa. 10 dengan 100 ada sifar. Potong 1, potong 1. Jadi 321 darab 10. Pun senang juga. Kan? 321 tu dah 321. Ada satu sifar, salin satu sifar. Okay, gunakan semua kaedah-kaedah yang kita dah belajar. Selagi dia membantu bila dia membantu kita mau pengiraan, kita gunalah. Sampai bila kita nak buat kaedah panjang-panjang kan? Ada kaedah yang mudah, kita gunakan kaedah yang mudah. Tetapi masih lagi orang kata mengikut urutan yang betul lah. Kita tak langkau langkah-langkah penting. Okey, ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada? Okey, ni last. Okey, isi batak kosong. 1/4 jam. Congak je. 1/4 jam.
Berapa minit? 45. 1/4. 15 minit. 1/4. 1/4 ni. 15 19 minit. minit. 15 minit. 15 minit. Okey. Ni. Berapa jam? 9/2/3 hari. Susah. Satu hari 24 jam kan? 24. Darab 24. Mana ni boleh pemudahkan ni? 3 dengan 24. Tak apa. Kita abaikan yang tu. Sebab pengiraan panjang, tak cukup masa. Okey, kita tengok yang ni, yang ketiga. Bulan dengan tahun ni. 10 1/2 tahun. Ni boleh congak. Ni boleh congak ni. 10 1/2 tahun bersama dengan berapa bulan? Sepuluh tahun berapa bulan? Congak sama-sama. 10 tahun berapa bulan? 1 tahun 2 bulan. 120. 120. Okey, setengah tahun? 1/2 tahun berapa bulan? 1 tahun 12 bulan. Setengah tahun? 6 bulan. Tambah je lah. Jadi 126. Ni kita boleh congak. Okey, B. Soalan B ni. 1/10 dekad berapa tahun? Tadi baru bincang. 1/10 tahun. 1/10 dekad. Tadi kita kira abad kan? Ni dekad. 1 dekad berapa tahun? 10 tahun kan? 1 dekad 10 tahun. Okey. Jadi 10 jari. 10 jari. 1 jari mewakili berapa tahun? Kalau 10 tahun. 10 jadi 100 nanti. Nak hasil jarak bagi 10. 1 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 1 jari mewakili 1 tahun. 1 tahun. Jadi 1/10 bermaksud 1 tahun. 1 tahun. Okey, dekad dengan abad. Sama juga ni. Ni pengiraan. Tak apalah yang ni. Okey, yang ni kemudianlah. Sebab dah panjang lebar kan. Takut tak cukup masa. Okey. 7/35 ni macam biasalah. Dekad kepada abad. 1 abad 10 dekad. Jadi, kena darab dengan 10. Bila kita buat pengiraan, darab dengan 10. Sama juga yang terakhir ni. 13/45 abad. 1 abad bersama dengan 100 tahun. Jadi, darab dengan 100. Okey, nak tahu darab ataupun bahagi. Macam biasalah. Kita buat hubungan unit dulu. Contoh sini 1 abad sama dengan 100 tahun. Okey, kalau soalan dia nantilah. Kalau soalan dia nanti, dia nak tahun kepada abad, kita kena bahagi. Ini kita akan masuk dalam tajuk yang akan datang lah. Okey, ni hari ni dia bagi dalam bentuk pecahan. Biasanya pecahan dia akan bagi pada unit yang lebih besar. Okey, kalau abad dengan tahun, dia akan bagi abad lah. Dia minta cari pada tahun. Sebab pecahan kan. Pecahan tak mungkinlah pecahan tahun cari abad. Tak mungkinlah. Okay, dia akan bagi pada unit yang lebih besar. Okey, itu saja. Dan yang akan datang, kita akan cuba tengok yang sebaliknya. Bagaimana dia bagi dalam bentuk yang sebaliknya itu tahun kepada abad, bulan kepada tahun dan sebagainya. Dan yang kedua, bagaimana pula kalau soalan tu minta dalam perpuluhan. Contohnya, sifar perpuluhan. Okey, contohnya sini, sifar perpuluhan 6 bulan. Sifar perpuluhan 6 tahun. Sama dengan berapa bulan. Okey, contoh macam ni soalan dia. Macam mana nak selesaikan soalan macam ni? Okey, ni pun ada kaedah. Kaedah dia pun sama dengan kaedah yang kita belajar ni. Cuma
pengiraan dia lain lah. Yang tu pecahan, yang ni perpuluhan. Okay, nanti kita akan tengok dalam tajuk yang akan datang nanti. Jadi awak mahirkan yang ni dulu, mahirkan. Kalau ada jumpa latihan-latihan yang sama bentuk macam ni, cuba buat, cuba perkemaskan lagi kaedah-kaedah yang kita dah belajar tu. Dan kalau ada soalan, awak boleh tanya cikgu. PM cikgu ke, tanya dalam grup ke, tak kisahlah. Okay, boleh tanya cikgu. Bila-bila masa sahaja. Okay. Kalau ada buku-buku latihan kat rumah yang banyak yang tak guna lagi, buat. Okay, buat buku latihan tu, nak tanya cikgu, boleh tanya. Awak snap gambar, bagi pada cikgu. Cikgu tanyalah betul atau salah dan sebagainya. Okay. Itu saja. Ada soalan sebelum kita berpisah? Tak ada cikgu, tak ada. Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada, kita tangguhkan kelas kita sambung pada minggu depan nanti. Okay, insyaAllah. Okay, jadi terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Okay, sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama.